Assalamualaikum, good afternoon pada semua yang hadir pada petang ini. Saya selaku Ketua Penerangan PAS Kawasan Lumut mendapat aduan daripada pemilik kenderaan dan baru-baru ini kita telah dihebohkan dengan saman Eko. Dan cerita ini telah tersebar luar berkenaan sama Eko ni. Semua orang tahu. Dan Saman Eko juga telah diswastakan untuk pungutan untuk mengambil duit daripada orang-orang yang kena saman. Ramai. Ramai lah. Ramai. Yang kena saman. Ada orang 5,000, 6,000, 10,000 orang. Jadi baru-baru ini banyaklah kenyataan-kenyataan sama ada daripada pihak kerajaan yang memerintah dan juga mereka yang mendapat musibah kena saman tanpa diketahui. Salah seorang sahabat saya pun kena juga. Tengok sebenarnya buka tunjuk. Dan banyak lagi lah yang kita rasa kat mana bang? Tak ada, tinggal ini 15. Tinggal 15. Tunjuk. Semua sekali 60. Semua sekali 60 dan 60 Daripada tahun 99 rasa. Sampai 2000. Yang terbaru bulan 2 ni. yang terbaru. Bukan pakai kancil. Dan telah diperbahaskan di Dewan Rakyat berkaitan dengan Saman Eko ni oleh ahli-ahli parlimen dan menteri. Dan baru-baru ini juga kita telah menerima kenyataan daripada menteri yang berkenaan mengatakan bahawa Timbalan Menteri Timbalan Menteri Pengangkutan mengatakan bahawa blacklist ini telah ditangguhkan pada satu masa yang tak tahu sama ada selepas pilihan raya dia on balik ataupun Itu kalau diundang. untuk kegunaan pilihan raya. Saya pun tak tahu. Tapi telah ditangguhkan untuk Very serious. satu masa. Very serious 5 tahun. Walau bagaimanapun orang yang terlibat dengan Saman Eko ni telah pun pergi ke IPD untuk mendapatkan list ni untuk tujuan membarui lesen kenderaan. cukai jalan untuk membarui cukai jalannya, dan masih ada lagi senarai list ni walaupun dah Bayar. kenyataan Timbalan Menteri mengatakan bahawa Tangguh. ditangguhkan. Jadi kita rasa ini satu kerja yang lambat dilakukan oleh pihak orang yang buat kenyataan dan hubungan dengan ibu pejabat polis dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan kita tahu ini tiga-tiga ni ada link. Kalau orang atas tu arahkan Bawa tamu jalan. polis dengan automatiknya JPJ pun sudah tak ada lagi list, tapi masih ada. Dan ini menggagalkanlah orang yang berkenaan untuk membayar cukai jalan. Ini satu penganiayaan. Jadi walaupun bagaimanapun pada petang ini kita menjemput pegawai undang-undang Saudara Zamri. Dia adalah ketua Lajnah Undang-Undang PAS Kawasan Lumut untuk memberi penjelasan dari segi undang-undang. Dipersilakan. Berkenaan Saman Eko ni, kalau kita melihat kepada pernyataan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan pada 23 hari bulan 3 baru ni, Saman Eko ni ditangguhkan sehingga rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuching yang telah diputuskan pada tahun 2009. Tapi sebagaimana yang kalau kita baca Hansard di sini juga, perkara ini telah ditemplak oleh salah seorang ahli parlimen ahli parlimen pokok Sena, kerana jika satu proses rayuan untuk dibuat rayuan daripada keputusan hakim Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan,
rayuan perlu dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh keputusan diumumkan. Jadi kalau kita melihat pada senario sekarang ni tahun 2009, sekarang ni dah 2011. Jadi kita tak pasti di bawah peruntukan mana mereka nak membuat rayuan. Tapi dari segi perundangannya, selagi tiada apa-apa kes lain mengatasi keputusan yang telah diputuskan, keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuching itu hendaklah dipakai. Jadi sepatutnya bila keputusan tersebut dipakai dan telah diumumkan di Parlimen pada 23 hari bulan 3, ini bukan pembahasan yang diumumkan di Parlimen. Ini adalah sesi soal jawab. Sesi soal jawab bermakna dia bukan satu pembahasan. Tadi saya telah pergi ke JPJ bersama kawan kita ni, bertanya pegawai JPJ tersebut. Pada mulanya mengatakan, sebab kebetulan di sini dia tulis naskah belum disemak. Naskah belum disemak ni bermaksud dia belum diedit dari segi mungkin tulisan dia, ejaan dia. Tapi apa yang berlaku ini adalah mencerminkan perkara yang sebenar. Jadi dia kata belum disemak ni bermaksudnya belum boleh diterima pakai. Saya pun tak pasti mengapa Apa dia tak tahu terima? Ketua pegawai JPJ Cawangan Banju berkatakan demikian, sedangkan dia sendiri mengakui pada saya dia pernah menjadi pegawai pendakwa. Saya pun sendiri pernah bertemu dengan dia sebelum ni di mahkamah. Sebelum ni dia bekas pegawai pendakwa, mengeluarkan pernyataan sedemikian. Jadi dalam keadaan pada hari ini, sebenarnya pada hari semalam kami telah pergi, saya bersama Ustaz Tuan telah pergi ke JPJ untuk menghidupkan road tax dia. Pada permulaannya ada dikatakan blacklist JPJ pasal saman cermin gelap. Tapi selepas kami argue, dia keluar pula pasal saman polis ni. Dia keluarkan senaran 15. Oh. Kemudian apabila kami pergi ke balai polis membuat semakan, ada 60. Tapi selepas dia buat semakan tersebut, pada hari ini kami bertanya kenapa masih ada blacklist kepada balai polis. Bukan pegawai, kaki tangan di balai tersebut tak ada pengetahuan pasal blacklist ni dah ditarik balik. Dan apabila kami memberitahu pasal tersebut, dia kata itu pada hari semalam. Hari ni tak tahu. Jadi berdasarkan tersebut, pada hari ini kami telah buat pula semakan melalui laman web JPJ. Nombor kenderaan yang sama, laman web JPJ tertera no blacklist record found. Okey. Jadi berdasarkan no blacklist record found, kami telah pergi sekali lagi. Kebetulan kaunter yang sama juga. Menunjukkan benda ni lah. Jadi dia kata ini masalah sistem. Jadi dia tak pakai sistem yang ini, dia pakai sistem yang ini. Sedangkan dua-dua ni sistem JPJ. Jadi itu yang kita tak tahu apa-apa masalah sistem mereka. Tapi sepatutnya kita sebagai pengguna, apabila kita melihat kita dah okey kat sini, laman web JPJ, laman web rasmi JPJ. Kalau kita buka laman web, dia akan tulis kat tu laman web rasmi. Jadi sepatutnya bila rasmi, kita boleh gunakan lah statement yang ini. Tapi dia kata tak boleh digunakan. Itu satu hal. Mungkin boleh dapat penerangan lanjut daripada mangsa sendiri. Satu lagi, saya telah membuat satu semakan terhadap satu kenderaan. Mengikut di sini ada 3 saman. Tapi apabila saya lihat nombor kad pengenalan orang yang kena saman di sini, ada 3 nombor kad pengenalan yang berbeza. Ini bermaksud pemandu tu, kenderaan ni pada melakukan sana dipandu oleh 3 orang pemandu. Dan apabila kita melihat catatan di sini, satu ditulis waran, satu NC. Waran ini bermaksud suatu kes ni telah dipanggil ke mahkamah. Jadi apabila pesalah ni tidak hadir, dikeluarkan waran. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, bila waran bermaksud pemandu kenderaan itu telah dikenal pasti. Siapa yang buat kesalahan itu telah dikenal pasti. Begitu juga ada satu lagi ni, dia tulis NC. NC ni not compound. No compound. No compound maksudnya sama juga, saman yang telah dikenal pasti pemandu. Sebab itu dah ada nombor kat dalam pemandu. Jadi persoalannya, saya telah tanya kepada pegawai polis tu, kenapa apabila kita telah kenal pasti pemandu, kenapa dia tertera pada kenderaan? Jadi kalau orang yang tak tahu, dia nak hidup road tax, dia akan bayar yang bukan kesalahan dia buat. Sedangkan sepatutnya dia hanya bayar kesalahan dia sajalah. Jadi dalam kebiasaannya, saman dikeluarkan atas kenderaan dalam keadaan pemandu tak dapat dikenal pasti. Contohnya macam sama ekor, tak tahu siapa bawa kereta kan. Sebab itu dia saman kenderaan ataupun parking. Kalau dia tunggu pemandu tak datang, jadi dia saman kenderaan. Tapi dalam keadaan ini dia telah kenal pasti pemandunya. Kenapa dia blacklistkan kenderaan ni? Itu yang menjadi kemuskilan kita kat sini. Jadi
Itu setelah saya tanya-tanya berkali-kali barulah dikatakan okey, boleh bayar yang untuk pemandu saja. Pemilik sahaja. Pemandu ni lah. Tapi kenapa dia print? Itu yang saya bimbang. Kalau ramai orang macam ni, orang tak tahu, orang akan bayar semua walaupun dia bukan kesalahan. Ini satu penganiayaan lah. Sepatutnya kejar pemandu lah, blacklist lesen dia ke kan. Jangan blacklist kenderaan ni. Ini sudah lama, sudah repot ini. Itu yang saya argue tu. Bila saya argue baru dia beritahu yang pemilik saja. Kalau tidak tak beritahu, dia kata kena bayar semua. Yang keadaan yang pasal saman itu mungkin boleh tanya pemilik sendirilah apa yang berlaku. Sama tu betul lah. Dia tak apa. Ada apa? Muhammad Rudwan. Muhammad Rudwan. Rizwan. Muhammad Rizwan. Rudwan, R-U-D-U-A-N. Makjun, M-A-T-J-U-N-O-H. Makjun. J-U-N-O-H, Junuh. Umur Saman tadi tu semua satu sebab ke atau ada dalam kereta ke tak? saman berlainan? Semalam ada dalam kereta. Saya pun tak pasti dia sebab semua tu sama ekor lah, bukan sains. Oh, Saya dia pun tak ada Ni sama mention. Eko Dia mana sama boleh ekor berlaku? bukan sains. Ada tak yang nombor apa macam Kenderaan lain-lain. Kenderaan lain-lain. Ada daripada Ada. tahun 99 tak salah. MPV ke apa ke ada tak? Tak ada. Maksudnya kenderaan tu memang betul tak? Memang betul lah. kenderaan? Memang betul kenderaan asli. Ada juga yang macam sebelum ni lah. Ada macam kenderaan tu lain tau. Dia pakai satu kenderaan je, kenderaan biasa. Viva. Tapi kat dalam tu Myvi lah. Myvi ke MPV. So berbeza-beza. Oh, nombor kenderaan sama tapi jenis kenderaan beza. Jenis kenderaan Kita tak beza. check lagi yang tu. Check Sebab lah. banyak sangat semalam tak tengok dengan teliti. Nanti bayar semua lah. Tapi tak bayar lah. Jain ada apa nak tanya? Sekarang macam mana dia dapat membarukan ni Sekarang tak renew. tak dapat ini. Tak dapat renew. So kereta jalan jugalah. Kata jalan habis nak jalan macam mana? Kereta apa ni? Honda Accord. Cuma baru-baru ni Datuk Ngih ada mention dalam jamuan dia. Jamuan itu. Dia kata macam kes macam ni bila kita nak buat road tag tak ada JPJ tak boleh terima, Minta surat. kita minta surat daripada dia. Kita tengah buat surat ni. Kita akan hantar nanti surat kepada JPJ untuk dia bagi surat kat kita. Bagi surat maksudnya. Sebab dia tak nak bagi Sistem kita, dia. secara lisan kita dah minta tadi tapi dia tak nak bagi. Alasan yang dia bagi hari ni ada mesyuarat di Ibu Pejabat berkenaan perkara ni. Jadi mungkin perkara ni boleh diselesaikan 1 hari 2. Itu alasan dia. Jadi dia minta kita bersabar. Tapi itulah 1 hari 2 pun nanti kan kena saman tak ada teks nanti pula kan. Sekarang kosong lah. Rasa Insurans ada? Tapi Insurans insurans ada, mesti insurans membeli. ada. Insurans Insurans ada. kita untuk keselamatan insurans mesti membeli. Kalau rotek tak ada. Sebab surat tu kita boleh tunjuk. Kalau yes. jika ditahan polis, kita tak ada road tag, Kita kita boleh boleh tunjuk tunjukkan juga ni lah. surat ni. Surat kita nak mohon hidup rotek tapi di dalam pertimbangan. Sebab ayat pegawai JPJ tadi dalam pertimbangan. Lepas tu dia menyalahkan PDRM. Dia kata sebenarnya sistem ni bukan JPJ tak nak renew dia kata. Sebab bila PDRM block, jadi dia tak boleh buka sistem tu. Jadi salahkan PDRM pula. Dia sedangkan sistem tu berada di pejabat dia. Itu yang dia kata, saya pun pelik dengar tadi. Tapi bila saya tanya banyak-banyak pasal sistem, dia kata dia bukan buat sistem. Jadi dia tak tahu. Itu saya pun pelik sebab pegawai kanan kan. Sedangkan dia guna sistem Kalau tu. kerani dekat kaunter cakap macam tu saya mungkin boleh terima lah. Tapi bila pegawai kanan cakap pasal, yalah sepatutnya dia ada pengetahuan lah pasal sistem kan. Sebab sebelum naik pegawai kanan dia mesti akan bawah dulu betul operasi sistem tu sepatutnya dia tahu. Jadi sebab itu saya kata sekarang ni sepatutnya bila sistem ibu pejabat sendiri menunjukkan dah okey, sepatutnya okey lah. Tapi Encik, itu saman Eko tidak boleh angkat. Macam mana kita tak terima tahu. Dia laju, patut kita ada sign. Kalau itu pemandu siapa, okey ini sekian hari ada saman baru itu kita boleh bayar. Dia saja dia tembak itu, kita tak boleh bayar. Mana tahu itu nombor boleh salah atau orang main nombor dia orang pasang kita main nombor dia jalan lari laju. kita pun tak tahu, Mungkin kita berlaku boleh jadi tau. So itu panggil saya bayar buta tau. Selepas itu saya ada baca yang ada juga beberapa kawan kita yang hari tu dia kena dia buat U-turn lepas tu kena kena samaan 2 kali dekat
depan sekolah kawasan sana kan, kat depan pula U-turn kan. Dia kena situ hak laju. Hak laju lah. Tapi kita muskil juga sebab lepas baru U-turn pertama mana boleh laju kan. 110. Boleh laju. Lepas itu sepatutnya kalau ikutkan rules dia kaedah amalan dia, seseorang itu hanya boleh disaman untuk kesalahan yang sama satu kali dalam masa 24 jam. Jadi sepatutnya bila kalau dia kena saman masa ni betul dia U-turn, kalaupun dia laku satu lagi kesalahan, sepatutnya dia tak boleh disaman untuk Ada kali macam kedua. undang? Ya, ada kaedah amalannya. Dalam 24 jam. Dalam 24 Polis jam mana lain ni? kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang lain lain lah. Maknanya kalau you laju lepas tu you langgar orang dah dua kesalahan yang berbeza, itu lain lah. Betul lah. Kalau kesalahan yang sama lepas tu tempat yang sama, dia kilometer yang sama. Sebab itu yang di-argue tu kan, sebab kilometer yang sama, maknanya dia letak satu kamera kat situ, orang terlaju, U-turn mungkin sekali lagi tangkap. Dia main-main kat situ. Musim balik. Tapi kalau orang U-turn pun kalau dekat situ lah, kat tempat lain kalau kat situ memang tak boleh laju. Cuma U-turn mana boleh laju. Ah. Sudah U-turn mana boleh laju. You mesti ambil masa kan. Orang-orang 90 fung kena tinggal saingan tak boleh cepat lah macam. Dia reporter. Reporter. Maka pun tak perlu. Maka pun tak perlu. Okay. Tak apalah, saya ingat kita harap berita ni akan di-push sebagai mau ini force sikit lah supaya apa sebab yang orang tak tahu lagi ni. banyak orang tak tahu. Yang kedua, kerana benda ni dibincang ke Dewan Rakyat, tapi sampai ke peringkat pentadbiran ni dia jadi lambat, memakan masa dan menyebabkan pengguna itu sendiri akan gagal lah nak hidupkan road tax. Dia memang biasa bawa laju tapi tak ada dah, mana ada laju. tak laju bawah lah, bawah. Silap tu, silap tangkap gambar. Tahu siapa dia buat salah ni, bukan saya. Okey, itu saja. Lain ada apa? Tak ada.